Isu sadar ni disebut dalam parlimen semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lepas saya bentang bajet, hari kedua tu saya telah dijemput oleh Jabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengikuti satu delegasi daripada Kerajaan Malaysia ke Thailand untuk membincangkan perkara-perkara terakhir berkenaan dengan jalan baru menghubungkan CIQS Malaysia dan ICQ Thailand. Pihak Thailand telah menyiapkan satu ICQ baru dan akan dibuat satu pintu masuk baru bagi menangani kesesakan trafik. Saya hadir sebagai Menteri Besar Kedah kerana dijemput pada hari Sabtu. Dalam jemputan itu jadual penuh diberikan daripada pukul 10 pagi sampai 3.40 petang. Jemputan yang diuruskan oleh pegawai PTD di Pejabat Perdana Menteri dan Pejabat Menteri Besar Kedah adalah berdasarkan SOP biasa dalam hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara luar dan hubungan diplomatik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jadi berdasarkan perbualan WhatsApp dan pertukaran dokumen antara pejabat PM dan pejabat Menteri Besar, saya dapati dia proper dan saya dijadualkan untuk mengikuti rombongan Perdana Menteri daripada airport sampailah balik ke airport. Jadi saya ikutlah. Tapi bila saya sampai di airport, ada perubahan oleh pegawai di Kementerian Luar. Kementerian Luar ni UMNO, Datuk Dr. Zamri. Pejabat PM ni PKR. Saya nampak ada game antara pegawai-pegawai lantikan politik di kedua-dua agensi ini. Jadual yang disediakan oleh pegawai PTD yang berdasarkan latihan yang mereka terima proper, tersusun dengan baik. Tapi bila masuk campur tangan pegawai lantikan politik ni, dia celaru. Sampai di raya hotel tu ada pre-council isu-isu yang akan dibangkitkan dalam pertemuan dengan delegasi Thailand. Maka semua agensi dijemput untuk memberikan input, tapi kerusi ambil Kedah tak ada. Saya berdiri ya. Tapi oleh kerana saya nampak saya berdiri tu, saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri yang minta kerusi lah. Saya bukan rasa terhina, tetapi saya nak memaklumkan bahawa bahaya permainan Little Napoleon. Little Napoleon ni orang-orang yang mencaturkan pergerakan hubungan para pemimpin supaya berlaku pertembungan, berlaku kegaduhan, rasa tidak puas hati. Dan saya dapati dalam pre-council itu, isu terbesar ialah isu tanah. Dan isu tanah tu bidang kuasa kerajaan negeri. Kenapa kita tidak diberi ruang untuk memahami apakah yang akan berlaku dalam projek itu dan apakah yang dapat kita lakukan untuk mempercepatkan projek itu. Bila saya duduk, saya adalah ruang untuk bercakap dan saya fahamlah masalah-masalah yang dihadapi oleh agensi dan jabatan seperti JKR, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pertanian yang akan terbabit sepenuhnya dalam projek itu. Ada pegawai kita yang dipanggil pada BPEN. Di peringkat pegawai pada stage ini dah sampai level PM dengan PM. Para pegawai tak boleh buat keputusan lagi. Keputusan itu mesti pergi kepada level yang lebih tinggi lah, MB lah. Tapi tidak disediakan ruang. Saya menyebutkan ini kerana saya nak rakyat Malaysia faham, kalau kita serahkan sesuatu urusan kepada orangnya, macam urusan diplomatik, nak serah pegawai tadbir dan diplomatik. Jangan serah kepada pegawai politik untuk menguruskan itu. Pegawai-pegawai politik lantikan di pejabat, di agensi, di kementerian tidak boleh campur tangan urusan pentadbiran kementerian. Tidak boleh. Tapi bila kerajaan memberi ruang yang tak sepatutnya kepada lantikan politik untuk menentukan perjalanan urusan pentadbiran pejabat kerajaan, dia akan meletakkan urusan politik di depan. Saya dipahamkan oleh pegawai PTD yang menguruskan ni, bila mereka menjemput Menteri Besar Kedah dan memberi ruang sepenuhnya untuk terlibat dalam semua proses ini, pegawai lantikan politik bertanya, Datuk sokong siapa? Bertanya PTD je tu. Saya rasa pihak menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menteri-menteri kena ambil perhatian perkara ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah mainkan peranan dia, tapi para pegawai ni yang nampak bahaya sikit, lebih sudu pada kuah. Saya beri ingatan kepada Setiausaha Politik Perdana Menteri pada hari yang sama lepas makan tengah hari, make sure pada masa depan pegawai-pegawai lantikan politik jangan atok bagi bos-bos berkelahi. Make sure pada masa depan kita sebagai pegawai atok bagi bos-bos ni baik, barulah kerajaan kita ni akan sejuk. Kalau hampa atok bagi berkelahi, sampai kiamat kita tak akan berbaik. Dia kata okey, mesej diterima.
Rupanya dia faham lah. Rupanya dia faham. Aduh, saya dapat kesan. Tapi saya tak bercakap lah. Sehinggalah dia menjadi berita di parlimen kemarin dan menjadi bahan di media sosial. Seolah-olah kita ni bodoh sangat lah. Orang heret pi, kita pun pi lah. Tak tahu apa satu. Saya menteri besar tau. Bukan Sanusi, bukan. Menteri besar Kedah. Mewakili negeri ni. Di negeri ni ada kedaulatan dia. Isu yang akan berbangkit di Sadau ni ialah isu tanah. Kerana Sadau pintunya akan bersambung dengan Kedah, bukan bersambung dengan wilayah Persekutuan. Masuk-masuk tu Kedah, atau masuk-masuk tu Perlis, atau masuk-masuk sana Kelantan. Tak ada wilayah selatan Thailand yang bersambung dengan wilayah Persekutuan. Oleh yang demikian, kerajaan Persekutuan kena menghormati bidang kuasa negeri. Itulah konsep federalisme, menghormati bidang kuasa masing-masing. Saya nak betulkan bahawa bukan Menteri Besar Kedah dan Perlis yang dibawa. Menteri Besar Perlis ada di Mekah sedang mengerjakan umrah. Yang hadir Menteri Besar Kedah saja. Yang dibincang itu ICQ Bukit Kayu Hitam bersambung dengan wilayah Kedah, bukan wilayah Persekutuan. Jadi pegawai pelatihan politik di pejabat Perdana Menteri dan di pejabat Menteri Luar kena belajar ilmu ni, kena belajar menghormati wilayah dan bidang kuasa. Jangan pentingkan pencapaian dan dendam politik dalam urusan pentadbiran kerajaan. Itu tak boleh dibuat. Saya harap perkara ini menjadi pengajaran kepada semua pegawai-pegawai lantikan politik di pejabat Perdana Menteri dan pejabat menteri-menteri. Kerana dalam lawatan semalam, saya sebagai Menteri Besar Kedah, saya bawa pegawai paling kanan sekali kerajaan negeri. Setiap usaha kerajaan negeri saya bawa. Tak ada lantikan politik yang saya bawa. Tak ada. Kerana ini urusan kerajaan. Tak boleh serahkan urusan kerajaan, pentadbiran kerajaan kepada lantikan politik, kerana mereka akan main politik dalam tu. Dan ternyata selepas pada rundingan Sadau itu, itu dimainkan sebagai isu politik, menghina Menteri Besar Kedah. Dan saya rasa terhina lah di atas perbuatan itu. Saya tahu ini adalah game para pegawai supaya saya terus menyerang Perdana Menteri. Saya tak akan serang Perdana Menteri kerana Perdana Menteri pada pandangan saya pada hari rundingan Sadau telah menunjukkan sikap sebagai Perdana Menteri. Tapi para pegawai yang menyusun program itu nampaknya sedang bermain politik. Tapi bila berbangkit isu itu di parlimen, Perdana Menteri terpaksa main politik juga. Maka digambarkan seolah-olah mereka telah melakukan ihsan apabila membawa menteri besar. Saya pergi sebagai menteri besar ke Mesir, ke Jordan, ke China, bertemu dengan Gubernur Henan Province di China. Tapi mereka menyambut kita dengan sangat profesional. Para pegawai, walaupun dia Parti Komunis, tak ada pilihan raya, tak ada proses demokrasi, tapi pengurusannya sangat profesional, menghormati kita. Yang membuat kita menjadi selekeh ini ialah pegawai-pegawai kita sendiri terhadap delegasi kita sendiri, kerana perbezaan parti politik. Saya rasa pegawai-pegawai selekeh ini tidak patut berada di pejabat Perdana Menteri dan pejabat para menteri. Saya sebagai ketua di negeri ini, walaupun menghadapi situasi seperti itu, tetap berazam dan penuh semangat untuk kita bantu sepenuhnya projek ini supaya menjadi kenyataan. Sedaya upaya kita untuk projek ini cepat. Kerana Thailand dia nak siap projek itu tahun depan. Projek jalan dia dah separuh jalan. Dia kata tahun depan kami boleh siap. Projek diambil masa 1,5 tahun. Kita punya agensi, punya jabatan, punya unjuran berdasarkan proses biasa, kita ambil masa 5 tahun. Perundingan Sadau tu bukan bermula hari Ahad hari tu, bukan hari Senin itu, bukan. Dia telah bermula 3 tahun dulu. Bermula dengan jajaran, pemilihan jajaran. Ada 3 pilihan jajaran. Flyover ke, kena kem tentera ke, pergi kod lain. 1 pintu ke, 2 pintu. Dah dibincang lama. Tapi peringkat hari Senin tu ialah peringkat para menteri lah. Pegawai dah selesai dah. Hendak Perdana Menteri nak selesaikan benda tu 2 minggu. Pada pandangan saya 2 minggu mustahil. Kerana isu tanah dia melibatkan KTN. Jadi bila melibatkan undang-undang tanah, dia akan ambil masa. Tanah di situ melibatkan tanah PKNK. Tanah PKNK yang telah dipajak kepada Cergah Jaya. Tanah Cergah Jaya sendiri. Tanah kerajaan TK yang digunakan oleh veterina. Semua tanah dengan ciri-cirinya mesti diuruskan berdasarkan ciri masing-masing. Ada yang kena ambil kutu, ada yang kena warta pengambilan, ada yang kena masuk borang air untuk kesegeraan. Semua proses itu bidang kuasa negeri.
Jadi saya beri jaminan sepantas yang boleh berdasarkan undang-undang yang sedang berkuat kuasa, kita akan uruskan semua isu tanah ni supaya kehendak Perdana Menteri itu dapat dipenuhi. Kerana Perdana Menteri mewakili negara kita, tak boleh bagi dia lekeh. Itulah keazaman kita walaupun kita dibuat macam itu. Kalau tak berbangkit di Parlimen kemarin, saya tak akan bangkitkan di sini. Saya sengap begitu ya, kerana bangkit di Parlimen dan saya seolah-olah dijadikan masa ihsan ni, saya kena selesaikan masalah ini kerana saya mewakili kerajaan negeri. Bukan batang tubuh saya. Batang tubuh saya ni boleh direnyak, boleh dihina, boleh dikata ikut suka lah kan. Saya orang politik, tapi bila saya sebagai MB, saya akan lawan sampai menitik darah pun saya lawan atas nama MB.